Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin kurnianya serta inayahnya Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita peluang untuk hidup, masih memberi kita peluang untuk menghirup nafas, agar kita dapat datang bersama-sama salat berjemaah di Masjid Al-Irsyad ini. Alhamdulillah. Dan keduanya selawat serta salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya doa keampunan ke atas seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya ibu ayah kita, kalau yang telah pergi, datuk nenek moyang kita dan jiran tetangga kita, serta seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah pergi sebelum daripada kita. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini ialah pertemuan kita yang keempat pada membicarakan tafsir surah Al-Kahfi, dan pada pertemuan yang lepas kita berada pada ayat yang keempat, dan pada malam ini kita bermula pada ayat yang kelima, insya-Allah. Dan seperti biasa, kaedah kita akan bacakan dulu ayat yang kita akan go through pada malam ini, insya-Allah 5 hingga 9 ataupun 10 ayat. Kita akan tengoklah apa tafsirnya pada malam ini. Kalau yang ada mushaf, alhamdulillah. Kalau tak pun kita boleh buka apps di gadget masing-masing lah, insya-Allah. Ayat yang kelima, surah Al-Kahfi, muka surat 294. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita dah baca 4-5 ayat pada malam ini. Mudah-mudahan bacaan kita ialah bacaan yang diterima Allah dan diganjarkan pahala pada setiap huruf yang kita baca, seperti mana dalam hadis setiap satu huruf ni diganjarkan Allah Subhanahu wa taala 10 hasanah. Satu hasanah bersamaan dengan 10 pahala. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kalau kita kira terlalu banyaklah alhamdulillah pada malam ini. Mudah-mudahan ini dicatat dalam buku amalan kita yang baik insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sedikit tajuklah pada malam ini. Kalau membicarakan tentang hukum nun mati, hukum nun mati ada yang dinamakan ikhfa hakiki, betul lah? Ikhfa hakiki. Kalau mim mati ada namanya ikhfa syafawi. Betul lah? Jadi dekat sini pada malam ini kita ada berjumpa ma lahum bihi. Mim mati bertemu dengan ba, jadinya ikhfa syafawi. Bacaan dia macam mana? Bacaan dia memang dengung, first of all dengung, kan? Tapi di sini menjadi orang kata apa, perselisihan ulama lah, sama ada furjah ataupun tidak furjah. Apa furjah tak furjah ni? Sama ada bibir kita tu ketika menyebutnya rapat ataupun terbuka sedikit, kan? Biasa dengar kan? Ada kalau kita baca mim ba'di, contohlah nun mati bertemu dengan ba, mim ba'di. Di sini ma lahum bihi, ma lahum bihi. Dekat sini ada dua mazhab lah. Satu, ada yang mengatakan ianya kena tutup, furjah namanya, tutup rapat. Ada yang kata tak payah tutup. Macam mana tak payah tutup? Kita buka sedikit, seumpamanya kalau kita letakkan selai kertas tu, dia ada apa? Ada ruang, kan? Kita bisa dengar yang tu, kan? Ala kulli hal, dua-dua insya-Allah khair lah. Insya-Allah betul. Yang buka sedikit tu biasanya diamalkan di negara Mesir lah. Di negara Mesir sana biasanya qari-qari ataupun orang-orang yang mahir di sana, dia membuka sedikit. Ma lahum bihi, dia tak rapat. Ma lahum bihi. Adapun selain daripada tu, mazhab di Saudi, di Algeria, di Morocco, di Maghribi, di Syam dan lainnya, mereka menutup. Tetapi min ghairi kaffin, tak rapat. Dia bukan ma lahum, dia tak tekan macam tu, dia tak tekan ma lahum, tak, lima lahum bihi, rapat tetapi tidak tekan. Okey, itu dua mazhab lah. Mana satu yang betul? Kalau kita baca dengan guru tu kata rapat, silakanlah, kita ikutlah. Kita hormat pandangan dia. Dan kalau dia kata kena buka sikit, okey, kita ikut juga. Tapi kalau saya peribadi, yang saya talaki, saya mengamalkan yang tutup lah. Tapi tutup tidak kemam lah, orang kata, tidak rapat, tidak tekan bibir tu. Sebab apa? Sebab daripada dulu memang semua ulama kata semuanya tutup rapat. Tetapi apabila datang satu era, syekh dari Mesir, saya tak ingat nama dia, dia yang start kata boleh buka sikit. Maka sebab itulah kebanyakannya qari di Mesir dan kebanyakannya ustaz-ustaz yang datang daripada Mesir
habis belajar di sana, datang belajar mengajar di Malaysia, maka mereka mengamalkan mazhab di Mesir lah. Ala kulli hal tak apa, tak ada masalah. Dua-dua insya-Allah betul. Yang penting kita kena hormat guru kita lah. Kalau kita baca yang buka, tiba-tiba kita pergi dekat guru yang tutup, kita kata tak boleh, guru aku yang lama kata buka, kenapa ustaz kata tutup? Tak boleh lah. Kita hormat pandangan masing-masing. Kalau guru tu kata tutup, silakan. Guru tu kata buka, silakan. Okey. Itu sahajalah segmen tajwid kita pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat lah kepada semua, insyaAllah. Kita berbalik kepada terjemahan dan tafsir pada malam ini. Yang kita gunakan ialah tafsir Al-Azhar daripada Buya Hamka. Kenapa kita pilih tafsir ini? Semua dah dijawab dan diterangkan pada pertemuan kita yang pertama. Sekarang ini kita berada pada ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim." Maksudnya apa? Ma lahum bihi min ilmin, tidak ada pada mereka tentang satu ilmu pun, wala li abaihim, dan pada nenek moyang mereka. Ilmu tentang apa? Kita kena recap balik pada ayat yang keempat. Pada pertemuan kita yang dulu, ayat yang keempatnya apa? Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan supaya diancamnya, yang bermaksud dan supaya diancamnya orang-orang yang berkata bahawa Allah mempunyai anak. Jadi ayat yang kelima menjawab daripada tuduhan ataupun sangkaan yang ditimbulkan oleh kafir Quraisy. Iaitu apa? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam Al-Quran ini tentang tuduhan mereka bahawa Allah itu ada anak, kata mereka. Pada pertemuan yang lepas kita ada terangkan tentang satu buku yang sangat baiklah kalau kita boleh dapatkan. Dr. Fadl Hasan Abbas, dia ulama besar di Syria. Dia ialah pakar tentang penafsiran Al-Quran ni. Dia ada satu buku dia buat, dia untuk rad ataupun untuk lawan hujah-hujah yang mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada anak. Nabi Muhammad dulu pernah sembah berhala, pernah percaya kepada Lata dan Uzza dan sebagainya. Seorang doktor, Fadl Hasan Abbas daripada Syria, dia telah membuat satu buku, dan buku ini pun telah diterjemah, yang bertajuk Wacana Al-Quran. Kalau kita tengok dekat Shopee lah, senang Wacana Al-Quran ada. Itulah bukunya yang dah diterjemahkan oleh satu lajnah ataupun satu badan, satu kumpulan daripada profesor-profesor yang di Terengganu dan Kelantan. Dia orang dah terjemahkan dan kita boleh sedutlah ilmu tu. Wacana Al-Quran dia punya tajuk dia, tajuk buku. Ala kulli hal, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kelima tadi, mereka ni, siapa mereka ni? Orang kafir tadi tidak ada satu ilmu pun, dan juga wala li abaihim, dan nenek moyang mereka pun tak ada satu ilmu pun. Mereka tidak mengetahui pun bahawasanya tuduhan mereka itu ialah satu tuduhan yang salah. Mereka ini hanya membuat sangkaan-sangkaan sahaja, bahkan itulah sangkaan yang buruk. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Buya Hamka, artinya bahawasanya pendakwaan bahawa Allah beranak itu sama sekali tidaklah ada dasar ilmiahnya, kata Buya Hamka. Kemudian katanya lagi, dalam hal agama dapatlah diakui kebenarannya kalau datang dari Tuhan sendiri mengatakan bahawa Allah memang beranak, baik lelaki atau perempuan. Maka kata Buya Hamka, setelah diselidiki di dalam kitab-kitab suci yang telah dibukukan, ternyata tidak ada Allah menurunkan wahyu kepada salah seorang rasulnya pun menerangkan bahawa dia beranak. Allah Subhanahu wa taala tak pernah terangkan di dalam kitab suci-suci yang lain sebelum ni, Taurat ke, Zabur ke, Injil ke, bahkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tak pernah mengatakan pun bahawa dia ada anak. Kalau kita tengok suratul Ikhlas, bagaimana apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahawa Allah Subhanahu wa taala itu ialah
Tuhan yang esa, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, kan? Dia tak ada anak dan tidak diperanakkan, kan? Allah Subhanahu wa taala tak ada anak. Itulah dalilnya. Kata Buya Hamka lagi, kan, sekiranya ditanyakan kepada mereka, mengapa kalian katakan Allah beranak, mereka hanya akan menjawab, begitulah yang diterima dari nenek moyang. Mereka kata macam tu. Dan jika diselidiki kepada nenek moyang itu, mereka pun tidak akan dapat menjawab dari mana sumber ajaran ini. Dah kantoi dah, kan, Buya Hamka. Kata apa? Kalau kita tanya dekat kafir-kafir tu, dari mana dia orang dapat sumber ni? Sekarang kan orang tanya dalil, kan? Hadis sahih tak tidak? Mana dalil? Nabi solat 5 waktu, mana dalil? Semua orang tanya dalil kan? Kalau kita tanya dekat orang kafir pun, mana dalil kata Allah Subhanahu wa taala itu beranak? Dia orang pun takkan dapat jawab. Di dalam surah At-Taubah, kata Buya Hamka, ayat 30, sudah dijelaskan bahawa segalanya itu asalnya hanyalah kerana meniru-niru sahaja kepada dongeng-dongeng kepercayaan orang purbakala. Dia orang ni percaya kepada desas-desus dan orang kata apa, khabar angin daripada nenek moyang mereka. Kalau kita tengok surah Taubah, kata apa? Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Surah Taubah juzuk yang ke-10. Yang bermaksud apa? Dan apabila orang Yahudi ni dikata Uzair, Nabi Uzair ataupun Aizar, itu anak Allah. Dan orang-orang Nasrani pula kata Al-Masih Nabi Isa tu anak Allah juga. Yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl. Yang bermaksud apa? Mereka ini hanya meniru ucapan orang kafir terdahulu sebelum mereka. Dia orang tiru-tiru je lah. Bapa dia kata Allah itu ada anak, Tok Wan dia kata Allah itu ada anak, sampai anak cucu mereka pun ikut fakta yang salah itu. Qatalahumullah, Allah kata Allah melaknat mereka ini. Allah melaknat mereka ini. Kemudian sambungannya pula, tadi ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yang bermaksud apa? Besarlah kalimah yang keluar dari mulut mereka itu kerana mereka mendakwakan Allah Subhanahu wa taala itu beranak. In yaquluna illa kadhiba, tidak lain yang mereka katakan itu melainkan dusta belaka. Itu maksud ayat yang kelima. Kalau kita tengok orang-orang yang kalau ikut nenek moyang ni, memanglah mereka kalau kita tengok ada satu cerita kita bawa kepada cerita, ada satu cerita Hindustan lah, cerita Hindustan cerita yang dilakoni oleh Amir Khan yang bertajuk PK. Biasa tengok PK. Dia orang asing, dia berlakon dia sebagai makhluk asing lah. Dia turun ke bumi, dia tak boleh cakap, tapi dia nak explore apa yang ada dekat bumi ni yang pelik-pelik. Satu hari dia kata orang India ni sembah batu sembah berhala So dia nak buat satu eksperimen. Dia pergi letak satu batu dekat depan kawasan, macam depan sekolah lah, ada satu pokok, dia letak satu batu je. Kemudian dia buat macam sembah. Dia buat dia punya ritual sembah tu. Kemudian orang lain tengok. Kemudian orang lain lalu pun, dia pun ikut juga. Kemudian datang pula orang lain, dia tambah pula, dia letak pula ikat tali merah. Okey, sambung. Lepas tu orang lain pula tengok, orang lain pula melukis pula. Lepas tu orang lain lagi yang tengok perbuatan tadi, dia letak pula makanan. Dah mula dah sampai menjadi tokong lah batu tu. Asalnya tak ada apa pun tempat tu, dia saja je letak batu. Nak nampak kata apa? Benda yang turun-temurun yang orang ramai nampak ni, itulah bahayanya. Itulah bahayanya, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa kita kena selidik dulu. Kemudian ayat yang ke-7, ayat yang ke-6, maaf. In yaquluna illa kadhiba fal'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim
illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Yang bermaksud apa? Boleh jadi engkau membinasakan dirimu boleh jadi engkau membinasakan dirimu dari kerana duka cita, dari lantaran bekas-bekas perbuatan mereka, jika mereka tidak mahu percaya perkataan ini. Perkataan Nabi Muhammad ni dia dah dakwah dah, kata ini ialah perkara yang batil dan sebagainya. Maka orang kafir Quraisy time tu memang tak percaya. Maka Nabi agak sedih di situ. Kemudian sambungannya mana? Sambungannya yang bermaksud artinya, kadang-kadang dari sangat duka cita hatimu lantaran melihat bekas-bekas perbuatan mereka yang sangat membuat jengkel, mereka tidak mahu percaya akan wahyu Tuhan itu, mahu saja rasanya engkau membinasakan diri, terlintas dalam ingatanmu. Nabi Muhammad ketika mana dia bersedihlah sebab orang kafir tidak menerima dakwah dia. Kalau kita tengok balik surah Al-Kahfi ni, dia bagaimana dia turun? Kalau kita recap balik, dia turun apabila desas-desus mengatakan tentang cerita Al-Kahfi ni. Cerita pemuda Al-Kahfi ni, dia merupakan desas-desus yang datang daripada nenek moyang jugalah. Kemudian apabila mereka nak test, nak uji bahawa ada seorang Nabi yang bernama Muhammad, dan mereka nak test, nak uji kebenaran Nabi ini. Maka apa orang kafir buat? Mereka bertanyakan 3 soalan. Bagaimana mereka tanya? Ada dua riwayat. Ada satu kata orang kafir Quraisy Mekah yang tanya kepada Nabi, itu satu. Kemudian riwayat yang kedua, orang kafir Quraisy Mekah pergi dekat Madinah, kemudian dia minta nasihat dekat orang Yahudi di sana tentang soalan yang boleh ditanyakan kepada Nabi ni agar kita dapat trace lah Nabi ni betul atau tidak. Kemudian orang kafir yang orang Mekah yang tanya balik. Okey, ada 2 riwayat. Ala kulli hal, 3 soalan yang ditanya ialah tentang Ashabul Kahfi. Satu, dia orang nak test Nabi ni betul ke Nabi Muhammad yang dikatakan pesuruh Allah Subhanahu wa taala itu. Ada 3. Yang pertamanya tentang soalan Ashabul Kahfi. Yang keduanya tentang Zulqarnain. Mereka nak tanya kepada Nabi, nak test ni Nabi betul ke tidak. Kemudian yang ketiganya tentang ruh, tentang ruh. Maka apabila orang kafir Quraisy ni tanya kepada Nabi, maka Nabi kata tak apa, tunggu sekejap, aku akan jawab esok. Aku akan jawab esok. Kemudian Nabi tunggu, wahyu tak sampai-sampai. Esoknya tak dapat wahyu. Jadi tak dapat jawab lah soalan 3 tadi tu. Kemudian esoknya tunggu lagi, tak ada lagi. Esoknya tunggu lagi, tak ada lagi. Sampai berapa hari? 15 hari. Cerita Buya Hamka cerita 15 hari wahyu tak turun-turun untuk nak jawab 3 soalan ni. Kalau Nabi tak jawab, apa pandangan orang kafir Quraisy ketika itu, kan? Jadi Nabi tunggu 15 hari. Ketika inilah Nabi juga sedih sebab dia tidak dapat menjawab pertanyaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selepas 15 hari maka telah menurunkan surah ini dan menjawablah ketiga-tiga soalan tersebut. Kemudian ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang bermaksud apa? Sesungguhnya telah kami jadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan baginya. Untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Linabluwahum, kata Allah. Kerana apa Allah Subhanahu wa taala bagi zinah ataupun perhiasan di bumi ini? Linabluwahum, untuk menguji kita. Ayyuhum ahsanu amala, siapakah yang paling terbaik amalannya.
Zinah ini, perhiasan ini, kalau kita tengok dalam surah tu Ali Imran, di situ ada beberapa perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala cerita, inilah ujian yang diberikan kepada kita. Kalau kita mampu untuk mengatasi ujian-ujian tersebut, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan syurga sebagaimana ayat yang selepasnya. Kita tengok Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khayl wal khaylil musawwamah wal an'am wal harth. Ada 8 lebih kurang. Allah Subhanahu wa taala memberikan perhiasan ni, dia berbentuk apa? Berbentuk ujian. Apa dia yang pertama? Yang pertamanya ialah zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Kata Allah, dia bagi ujian berbentuk wanita-wanita. Bukan imra'ah seorang perempuan, an-nisa, wanita-wanita. Kalau kita tengok banyak faktor-faktor ataupun orang kata apa, kejadian-kejadian yang kurang baik disebabkan oleh fitnah wanita. Fitnah wanita inilah antara fitnah yang besar, dan kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Sebab apa? Sebab perempuan ini dia bahayalah, dia penuh dengan fitnah. Kalau kita tidak berjaga-jaga, maka Masya Allah, kalau kita tengok kes tentang apa, tentang sumbang mahram sekarang banyak, Masya Allah. Astaghfirullahalazim, na'udzubillah. Kalau kita tengok apa, anak luar nikah, Masya Allah, banyak juga. Kalau ada satu statistik saya bacakan, katanya sekurang-kurangnya 51,000 hingga ke 56,000 kes anak luar nikah dilahirkan setiap tahun, ataupun 150 kes sehari. Data yang diberikan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Banyak tuan-tuan, setiap tahun 51,000 hingga 56,000 anak luar nikah. Itu yang melahirkan, itu yang lahir anak luar nikah. Kalau yang gugurkan kandungan, kata Persatuan Hak Kesihatan Wanita RAAM, sebanyak 90,000 hingga 100,000 kes setiap tahun anak digugurkan. Masya Allah, banyak tuan. Tadi yang lahir luar nikah, yang lahir 51 hingga 56,000. Ini 90 hingga ke 100,000 yang gugurkan kandungan. Inilah akibatnya kalau kita tidak jaga kita punya pergaulan. Kalau kita mungkin selamat, anak-anak kita dan anak-anak jiran kita, jiran tetangga kita, kita kena jaga. Lagi-lagi anak muda sekarang ni lah, sangat bahaya. Kalau kena tangkap khalwat tu, Masya Allah, banyak sangatlah. Saya punya master sekarang dalam kajian tentang perundangan tentang nafkah. Kalau kita tengok tentang nafkah ni pun, Masya Allah, banyak kan. Suami yang tak bayar nafkah ni, dekat Selangor kes yang terbanyak suami tak bayar nafkah. Tak bayar nafkah bayar sikit, bayar kadang-kadang, semua tu yang terbanyak di Selangor. Selangor kita ni lah. Dan saya punya kajian tentang penjara. Kalau suami tak bayar nafkah, dia boleh dipenjarakan. Adanya peruntukan-peruntukan undang-undang daripada Undang-Undang Tata Cara Mal, Mahkamah Syariah Selangor ada peruntukan, kalau suami ni tak bayar nafkah pada sekian-sekian, dengan syarat sekian-sekian, maka boleh penjarakan dia, bagi dia bayar.
Doalah mudah-mudahan kajiannya siap insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu fitnah yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, al-banin, anak pinak. Kemudian az-zahabi wal fiddah. Ini juga ujian yang kita perlu atasi. Zahab wal fiddah ni emas dan perak, ataupun zaman sekarang ni fulus, duit. Ada orang tenggelam dengan duit tuan-tuan. Banyak duit, lupa Allah Subhanahu wa taala. Kena banjir, tiba-tiba ingat Allah Subhanahu wa taala. Danlah time tu lah nak berzikir lah, nak doa banyak-banyak. Bukan tak boleh, betul lah tu. Tetapi di mana dia ketika dia senang dulu? Di mana dia ketika Allah Subhanahu wa taala kurniakan nikmat kepada dia? Kita tak tunjuk siapa-siapalah, kita tengok kepada diri sendiri dulu. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain tu, banyak duit zakat tak bayar pula. Kan? Zakat tak bayar. Zakat ni macam-macam lah, kalau kita nak cerita bab zakat memang panjang. Tetapi kalau kita ada duit, cukup haul, cukup nisab, yang ni cukup harta tu banyak mana yang boleh dizakatkan, cukup setahun, keluarkan. Kita ada simpanan, keluarkan. Zakat emas, kita ada perniagaan, keluarkan zakat. Telefon pejabat zakat, macam mana saya nak bayar zakat setiap tahun, jangan lupa. Ini ujian Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Bukan saja-saja Allah Subhanahu wa taala nak bagi duit yang banyak kepada kita. Zakat simpanan sebagai contoh, tahun lepas 20,000, siapa ada 20,000 simpanan memang kena keluarkan zakat. Siapa tak cukup tak apalah. Dan sekarang ni isu perbankan kan, perbankan, jangan terlibat dengan riba. Kita kena pilih. Kalau kita ada melabur dalam ASB sebagai contoh, kita boleh pilih akaun yang syariah punya, jangan ambil yang konvensional. E-wallet yang contoh, e-wallet pun ada masalah juga. Jadi kita pilih yang syariah punya. Itulah, kalau kita stay je dengan mengharapkan habuan dunia, dividen banyak tapi konvensional, hati-hati tuan-tuan. Inilah ujian yang kita sedang hadapi sekarang. Dan bagaimana kalau kita ni scammer dan sebagainya pun kita kena jauhi. Ini ujian tuan-tuan, ujian yang berat sekarang yang kita hadapi. Dulu ada scammer, dia kena perkara ni kena dengan orang terdekat saya lah. Macam mana? Dia call, bukan saya kena, tapi memang kenalan rapat. Dia kena macam mana? Dia call, yang kena ni seorang guru, dan dah nak pencen lah, hampir nak pencen lah. So dia orang memang ada target dia, memang power lah dia orang ni, scammer ni. Dia macam mana? Dia call, dia kata apa? Dia kata, puan ada satu packaging, satu bungkusan dekat kami nak hantar dekat puan, tapi puan kena bayar 30,000. Surat mahkamah semua dah ada. Dia bagi sekian-sekian tarikh, kalau tak bayar nanti kami akan hantar surat mahkamah ni. Dia tunjuk semua bukti mahkamah dan sebagainya tu lah. 30,000 tuan-tuan. Kawan tu pening, percaya pula tu. Dia tanya saya, macam mana ni? Saya bukan pandai-pandai, tapi kita fikir logik lah. Orang tu nak bagi barang dekat kita, tapi dia suruh kita bayar 30,000 pula. Padahal kita tak tempah, kita tak beli barang tu pun. Tapi bagaimana orang yang scammer ni dia pandai. Dia target, dia letak 50 orang, dia target 50 orang, mungkin seorang dua kena, tapi kena habuan dia mahal lah. Kan? Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita elaklah kalau kita ada kenal orang macam ni, kita nasihat dia supaya tinggal. Ini bahaya tuan-tuan. Jadi seterusnya, al-khail, fitnah. Kalau kita ada binatang peliharaan, an'am wal harth, kalau ada kebun, itu juga merupakan fitnah-fitnah yang kalau kita atasi, insya-Allah ganjaran yang besar disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah. Yang terakhir, kalau kita tengok ayat Al-Quran yang lain,
suratu An-Naml, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ini lagi satu perhiasan ataupun dugaan fitnah yang kita kena atasi, iaitu apa? Fitnah kepercayaan. Dia rasa dia buat itu betul, zayyana lahum a'malahum, maka orang macam ni Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dia nampak cantik amalan dia, padahal amalan dia tu sangatlah tidak betul. Ini bahaya. Kita rasa apa yang kita cakap semua betul, kita rasa apa yang kita fikir semua betul, orang lain semua salah. Tuan-tuan dirahmati Allah, hati-hati perkara-perkara ini kita kena jauhi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu tadi, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ayat yang ke-8, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, dan sesungguhnya kelak akan kami jadikan apa yang ada di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Tuan-tuan, bagaimana benda-benda yang kita ada dekat dunia ni semuanya kita akan tinggalkan. Kalau kita nak rasa bagaimana kehidupan akhirat, ada jenazah, sila pergi kubur. Kita tengok dekat situ, kita akan insaf, insya-Allah, mudah-mudahan. Tuan-tuan, jadi setakat ini ayat yang ke-8, insya-Allah pada pertemuan akan datang ayat yang ke-9 dan seterusnya kita akan tengok apakah terjemahan ataupun seterusnya tafsiran yang dibawa oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسي والشيطان وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.